Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Baik, kita buat semakan untuk latihan bab 6 ya yang kita dah buat. Okey, baik, kita mulakan dengan soalan objektif. Jadi cara tips untuk menjawab soalan objektif ya. Jadi kalau baik, sekarang ni cikgu tunjukkan kita ada dua jenis ya. Ini soalan objektif. Yang ini dipanggil soalan aneka pilihan. Okey. Soalan aneka pilihan. Yang ini ya, kalau macam ni rupa dia, ada satu roman, dua roman. Ini dipanggil soalan aneka dipanggil aneka pelengkap. Pelengkap atau gabungan. Okey. Jadi cara menjawab soalan cara menjawab soalan aneka pilihan. Okey, macam mana untuk memudahkan kita mencari jawapan? Kita boleh buat dua cara. Yang pertama guna kata kunci. Okey, yang kedua kita guna persamaan tema. Okey. Untuk yang jenis pelengkap atau gabungan, kita tambah satu lagi. Okey, kita tambah satu lagi. Tambah satu lagi, iaitu yang ketiga, kita buat kaedah penyingkiran. Okey, mana yang kita kenal pasti yang bukan jawapan dia, kita singkirkan. Okey, mari kita cuba jawab soalan satu Jadi ini adalah contoh jawapan yang kawan awak dah hantar. Okey, yang rakan anda hantar. Jadi kita cuba semak. Soalan satu, manakah antara berikut merupakan karya yang menyebarkan ideologi komunis? Jadi ada dua buku. Okey, ada dua buku yang dibuat oleh Karl Marx dan juga Friedrich Engels. Okey. Jadi buku itu adalah Communist Manifesto dan Das Kapital. Okey. Manifesto tadi ini salah sebab dia bukan manifesto saja, dia Communist Manifesto. Okey, karya. Okey, satu lagi Das Kapital. Jadi ada Das Kapital dekat sini. Das Manifesto salah. Communist Capital salah Jadi sepatutnya satu lagi ialah Communist Manifesto. So jawapan dia ialah B. Okey, betul. Baik, nombor 2. Okey, so kata kunci dekat sini ialah karya okey. Karya ideologi komunis. Ingat. Okey, baik, yang kedua, antara berikut manakah merupakan bentuk kerjasama? Okey. Bentuk kerjasama yang diberikan oleh British, diberikan oleh British kepada PKM semasa pendudukan Jepun di tanah Melayu. Okey, bantuan kemanusiaan. Okey, bantuan kemanusiaan. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, penubuhan MPAJA. Okey. Jadi kata kunci dia ialah kerjasama yang diberi oleh British. Jadi apa dia? Kemudian bekalan senjata, latihan tentera. Okey, jadi apa yang diberi oleh British ialah bekalan senjata dan latihan tentera. Penubuhan MPAJA ni ialah kerjasama mereka bersama bukannya kata diberikan oleh British. Mereka bersetuju untuk menubuhkan MPAJA, Malayan People Anti-Japanese Army ni Jadi ini salah. Jadi ada nombor 2 kita buang. Ini kaedah penyingkiran, kita buang. Bantuan kemanusiaan bantuan kemanusiaan ni kalau macam ada ke bencana alam lah kemudian kita boleh bagi bantuan kemanusiaan. Jadi ini bukan ini lebih kepada mereka ingin memerangi Jepun. Jadi salah juga nombor 1. Kita singkirkan. Jadi jawapan dia ialah 3 dan 4 lah. Okey, betul. Okey, nombor 3, apakah kesan persidangan berikut terhadap perjuangan PKM di Tanah Melayu? Ini adalah persidangan apa? Persidangan Pemuda Komunis Asia diadakan di Kalkuta, India. Okey, dia untuk melancarkan perjuangan bersenjata. Okey. Betul Yang keempat, apakah tindakan komunis untuk melumpuhkan ekonomi? Melumpuhkan ekonomi Tanah Melayu merosakkan ladang getah.
Ni memang ekonomi tanah Melayu kita bergantung kepada getah juga Okey. Betul. Kedua, memutuskan bekalan air. Ini lebih kepada untuk sabotaj kepada penduduk dan juga kepada kerajaan British. Salah Jadi ini bukan kepada ekonomi. So nombor 2 awak dah boleh singkirkan yang mana ada nombor 2. Jadi C dan A dah tak boleh guna. 3, merosakkan jalan raya. Ini mungkin ekonomi tapi lebih kepada sabotaj kepada kerajaan British juga. Dan kita tengok yang keempat, menyerang lombong biji timah. Jadi kita tahu getah dan biji timah ni memang tujuan dia untuk ekonomi. So ekonomi, kata kunci dia ialah ekonomi ataupun dia punya tema dia ekonomi. So getah dan biji timah. Jadi yang ada 3 tadi, jalan raya pun kita dah boleh potong. Okey. Kita boleh potong. So jawapan dia adalah B, iaitu 1 dan 4. Okey. Kemudian nombor 5, komunis telah mengancam keselamatan rakyat dengan so apa kata kunci ataupun persamaan tema dia? Mengancam keselamatan rakyat. Okey, kita fokus kepada rakyat. Okey, yang pertama, mengalihkan landasan kereta api. Ini lebih kepada sabotaj kepada kerajaan. Kemudian membakar harta benda penduduk. Okey, kita lihat sini ada penduduk. Penduduk sama dengan rakyat. Sama tema yang sama, rakyat. Menyerang pasukan polis. Ini bukan rakyat, ini pasukan keselamatan, pun salah. Merosakkan pokok getah. Ini lebih kepada ancaman terhadap ekonomi. Jadi kalau rakyat, B lah. Okey, betul. Baik. Habis untuk objektif, kita teruskan kepada soalan objektif, soalan nombor 6. Apakah peraturan yang terkandung dalam Undang-Undang Darurat? Okey. Peraturan dalam Undang-Undang Darurat 1948. Okey, membakar rumah kediaman. Ini bukan peraturan undang-undangnya, ini adalah kegiatan komunis yang jahat. Jadi nombor 1 awak dah boleh singkirkan dia. Okey, ini tak ada dalam peraturan undang-undang. Yang kedua, menggeledah rumah kediaman. Okey, mungkin betul. Menahan individu yang disyaki. Okey, membunuh individu yang disyaki. Tidak Membunuh ni ataupun memberi hukuman mati kepada mereka yang apa? Yang membawa senjata. Membawa senjata api. Kalau disyaki saja, hanya ditahan saja. So nombor 4 pun awak boleh potong. Jadi jawapan dia adalah C, betul. Alright. Teruskan kepada nombor 7. Pernyataan berikut berkaitan dengan kempen. Kempen yang diadakan pada tahun 1950-an. Kempen itu ialah kempen memenangi hati dan fikiran rakyat. Okey. So, mana yang berkaitan dengan kempen? Soalan ni macam tak berapa nak lengkap Manakah yang berkaitan dengan kempen? Menanamkan sikap tolak ansur terlalu umum. So, kita tak terima. Ini meningkatkan taraf hidup rakyat luar bandar. Okey, tak sesuai. Sebab pada ketika ini adalah komunis sedang menguasai di tanah Melayu. Okey, tak sesuai juga. C, memupuk kerjasama menentang komunis. Okey. Dan D, mewujudkan sistem pendidikan yang seragam. Ini belum lagi. Jadi jawapan dia adalah C. Betul. Ni gambar gambar berkaitan dengan rundingan. Rundingan ni rundingan apa Ni dipanggil rundingan baling. Rundingan baling ini adalah di antara Tunku Abdul Rahman dengan Chin Peng. Chin Peng ni dia merupakan Chin Peng, ada Rashid Maidin dan juga Chin Tian ni adalah wakil PKM dalam rundingan baling. Jadi ada wakil kerajaan yang join sekali dengan rundingan ni ialah selain daripada Tunku Abdul Rahman, ada juga David Marshall dan juga Tan Cheng Lock. Okey, wakil daripada Parti Perikatan lah. Kemudian mari kita lihat apakah syarat yang dikemukakan oleh kerajaan kepada PKM dalam rundingan tersebut. Okey, ini sebenarnya adalah pilihan jawapan Ini adalah pilihan jawapan A, B, C, D. Okey. Jadi mari kita lihat peletakan senjata diisytiharkan dan serah diri. Dia kata apakah syarat yang dikemukakan oleh pihak kerajaan. Okey.
Ni A. Kemudian hasil rampasan dikembalikan. Ni tak ada. Kubu pertahanan dimusnahkan. Kewarganegaraan ahli dilucutkan. Jadi yang betul adalah A. Okey, bagus, betul. Kawan awak menjawab dengan betul. Jadi sebenarnya rundingan ni gagal. Ni untuk pengetahuan awak, rundingan ini gagal. Kerana apa? Sebenarnya kerajaan berikan syarat ini. Tetapi Shin Peng kata dia akan ikut dengan syarat. Dengan syarat, dia pun beri syarat dia. PKM perlu diakui sebagai sebuah parti politik yang sah di Tanah Melayu. Jadi ini tidak dipersetujui oleh Tunku Abdul Rahman. Maka rundingan ini gagal. Dua-dua tak setuju. Yang kesembilan, antara berikut manakah langkah yang diambil oleh pihak British untuk mewujudkan kerjasama antara kaum? Okey, langkah mewujudkan kerjasama antara kaum. Melaksanakan jus soli. Tidak. Mengadakan rundingan. Mewujudkan kerjasama antara kaum. Kemudian kita tengok lagi perikatan ditubuhkan. 4. Menubuhkan jawatan kuasa hubungan antara kaum. Jadi sebelum untuk mewujudkan kerjasama antara kaum, kita tengok ni kerjasama antara kaum. Ni kata kunci dia. Jadi kita ambil yang ni, menubuhkan jawatan kuasa hubungan antara kaum ataupun CLC. Okey, ni jawapan dia yang paling tepat. Okey. Mungkin kita rasa macam berundingan betul, perikatan betul, tapi yang paling tepat adalah ini yang diwujudkan oleh yang dibuat oleh kerajaan British. Jadi betul Dan kita ada soalan akhir, iaitu soalan 10. Soalan 10. Manakah antara berikut faktor yang menyebabkan harga barang makanan dan keperluan harian melambung tinggi? Jadi kita harta benda yang musnah. Harta benda yang musnah. Macam tak ada kena-mengena. Kawasan ladang dan lombong diserang komunis. Ini ada kaitan sebab ekonomi, menjejaskan ekonomi. Alright. Si pengeluaran makanan terjejas. Alright. Sebab ladang, tanaman semua dimusnahkan oleh komunis. Kemudian si perbelanjaan kerajaan meningkat. Okey. Ini perbelanjaan kerajaan lah. Sekarang ni ditanya pasal harga barang makanan dan keperluan harian Jadi yang ini pun tak jadi satu kita potong. Yang mana satu, ada satu kita potong. Kemudian dengan yang 4 pun kita potong. Jadi jawapan dia 2 dan 3. Okey. Selesai untuk soalan objektif. Baik, kita teruskan kepada soalan struktur. Okey, tengok soalan 1. Tindakan PKM melancarkan perjuangan bersenjata menyebabkan British terpaksa mengisytiharkan darurat. Okey. Jadi pada 18 Jun 1948 undang-undang darurat dikuatkuasakan ke seluruh Tanah Melayu. Dengan itu usaha membanteras ancaman komunis di Persekutuan Tanah Melayu bermula secara rasmi. Okey, soalan 1. Senaraikan. Ni kata tugasnya senaraikan dua parti politik yang berfahaman radikal yang diharamkan melalui undang-undang darurat. Okey, jadi tugas awak perlu senaraikan sahaja. Okey, jadi senaraikan ni beri fakta sahaja. Okey, kalau dia ada beri dalam bentuk nombor, awak pun buat nombor sahaja. Terus listkan sahaja dah tak perlu nak hurai apa bagai. Okey, jadi cuba tengok cadangan jawapan di sini. Okey, ada banyak dia bagi. Markah 2 sahaja. Maknanya awak berikan 2 kerana dia minta, soalan pun minta 2. Jadi ada banyak, awak pilihlah Jadi awak pilih mana yang senang untuk awak ingat, yang mana untuk exam nanti kalau soalan keluar sebegini awak boleh jawab. Angkatan Wanita Sedar ataupun Awas, Ikatan Pembela Tanah Air ataupun Peta. Yang ini bukan Misbul Ini Hizbul. Hizbul Muslimin. Okey. Mana-mana lah mana senang untuk awak ingat. Okey, baik, kita pergi kepada B. Antara tindakan, apakah tindakan lain? Apakah tindakan lain yang dilaksanakan oleh British mengikut undang-undang darurat? Okey, bila kata tugas apakah pun fakta sahaja. Tak perlu huraian, tak perlu contoh. Okey. Jadi sini adalah 4 markah.
Okey, jadi cikgu selalu galakkan awak kalau 4 markah buat 2 perenggan. Ataupun awak nak list macam ni, akan awak nak bagi fakta semua, awak berikan 1 perenggan. Kalau boleh, macam tengok cara kawan awak jawab. British telah menahan siapa yang disyaki terlibat dengan komunis. Okey, ni 1. Okey. Kemudian 2. Selain itu, perkataan selain itu ni sangat baik. Ini adalah dipanggil penanda wacana. Penanda wacana. Penting untuk penulisan struktur dan esei. British turut mengetatkan undang-undang senjata api. Ni pun dapat 1 markah. Di samping itu, ni menggunakan di samping itu. Bagus. British juga mengenakan hukuman berat terhadap sesiapa yang membantu komunis. Hukuman berat ni dapat lagi 1 markah. Akhir sekali. Bagus. Jadi penggunaan penanda wacana yang sangat baik. British mengharamkan PKM dan menangkap pemimpin radikal. Pun dapat 1 markah. Okey. Jadi dekat sini kawan awak dapat 1, 2, 3, 4 markah. Okey. So memenuhi permintaan soalan ini, memenuhi kehendak soalan. Baik, kita teruskan kepada yang C. Okey, mari lihat C. Undang-undang darurat wajar dilaksanakan bagi menangani ancaman komunis kepada negara. Berikan hujah anda. Hujah ni mesti hujah yang menyokong di atas tu. Okey. Jadi awak pun buat tengok 4 markah. Dan awak pelajar ni, kawan awak ada bahagikan kepada 2 perenggan. Perenggan 1, perenggan yang kedua. Ini sepatutnya lah. Mari kita lihat jawapan. Hujah, bila hujah, berikan hujah. Hujah ni mesti ada fakta plus huraian plus contoh. Okay, lihat Undang-undang darurat wajar dilaksanakan kerana undang-undang ini mengekang penyebaran fahaman komunis. Daripada sini ke sini, mengekang penyebaran ni dapat 1. Ini dapat melindungi penduduk tempatan daripada berharap dan mempercayai kepada komunis. Dapat melindungi penduduk tempatan dapat 1. Okey. Selain itu, penggunaan penanda wacana. Undang-undang wajar dilakukan supaya ekonomi negara dilindungi dan keselamatan negara terjamin. Ekonomi negara dilindungi, dapat 1 markah. Keselamatan negara terjamin juga dapat 1 markah. Dengan itu, perkara tersebut akan mempercepatkan kemerdekaan tanah Melayu. Mempercepatkan kemerdekaan. Ni hujah awak. Ni soalan kebat. Jadi sebenarnya awak bolehlah bagi apa-apa jawapan yang munasabah. Apa-apa yang munasabah, memang akan dapat markah. Ni bukan munsasbah. Ni munasabah ni. Munasabah. Okey. Munasabah ni maknanya masuk akal lah, boleh diterima pakai. Okey, jadi kita lihat berapa jawapan yang kawan awak dapat. Ada dapat 1, 2, 3, 4, 5. 5 dah lebih daripada maksimum dia ialah 4. So kawan awak dapat 4 markah. Okey. Kita teruskan kepada soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua. Keganasan komunis di negara kita telah menyebabkan kesengsaraan dan ketakutan kepada rakyat. Bagi mengatasi ancaman komunis, British menubuhkan pelbagai pasukan keselamatan. Ada banyak pasukan keselamatan. Jadi, soalan yang pertama, apakah tugas pasukan keselamatan berikut? Apakah ni maksudnya beri fakta sahaja. Fakta sahaja, tak perlu hurai. Okey? Jadi apa fakta dia untuk Special Constable? Apa tugas dia? Bertugas, ni apa punya jawapannya? Bertugas sebagai mengawal ladang dan kawasan Lombong. Okey. Dapat 1 markah. Kemudian Senoi Prague mengesan tempat persembunyian komunis dalam hutan. Just bagi tahu saja fakta. Okey, jadi di sini dapat 2 markah. Soalan B.
Mengapa kita perlu? Mengapa? Bila mengapa Mengapa dia memerlukan fakta plus hurai plus contoh Okey. Kita perlu mengukuhkan pertahanan negara kita. Mengapa? Jadi di sini pun sebenarnya soalan ni adalah soalan yang mana-mana munasabah. Kalau boleh diterima akal dan kita bagi markah. Okey. Jadi kita lihat jawapan. Kita perlu mengukuhkan pertahanan negara supaya dapat mengekalkan kedaulatan negara. Mengekalkan kedaulatan. Dapat 1 markah. Selain itu, penanda wacana digunakan. Bagus. Pertahanan negara juga penting untuk melindungi rakyat daripada ancaman luar. Melindungi rakyat. Dapat 1 markah. Di samping itu, ni penanda wacana juga digunakan lagi. Bagus sangat. Melalui pertahanan negara yang cekap. Imej negara akan apa? Imej negara akan turut meningkat. Dapat menjaga imej negara imej negara. Okey. Akhir sekali. Akhir sekali bagus Maknanya kawan awak ni dia dah menguasai teknik menjawab, menulis esei. Sistem pertahanan negara yang kukuh dapat memberi keyakinan kepada pelabur dan pelancong negara kita. Memberi keyakinan. Dapat 1 markah. Jadi kita lihat di sini markah yang diperolehi daripada soalan ini ialah 1, 2, 3, 4. Okey. So memenuhi kehendak markah daripada soalan sangat baik. Baik, kita teruskan kepada soalan C. Soalan C ialah bagaimanakah? Okey, bagaimanakah? Bila bagaimana, ni pun soalan perlukan fakta plus hurai plus contoh. Okey, keadaan negara kita pada hari ini sekiranya ancaman komunis tidak berjaya diatasi. Beri hujah anda. Bagaimana? Kalau tidak dapat diatasi jadi ini pun ada mana-mana munasabah. Jadi jangan takut, beri saja jawapan, yang penting dia boleh diterima akal. Kawan awak telah memberikan 2 perenggan. Okey, perenggan 1 dan perenggan 2. Ini sangat bagus buat macam ni. Kalau 4 markah beri perenggan. Okey, yang pertama kita akan hidup dalam keadaan huru-hara. Isi yang pertama. Okey, dapat markah. Dia pun hurai. Ini kerana pembunuhan sentiasa berlaku dan penduduk sentiasa dalam ketakutan. Okey, markah yang kedua. Okey, dapat lagi 1 markah. Selain itu, penggunaan penanda wacana cikgu suka sangat. Keadaan politik akan sentiasa tidak stabil. Politik sentiasa tidak stabil. Dapat 1 markah. Huraian dia ini disebabkan oleh kerajaan terpaksa memberi tumpuan kepada ancaman komunis. Okey, ancaman komunis 1 markah. Jadi kawan awak sini berjaya mendapat 1, 2, 3, 4 markah. Memenuhi kehendak soalan. Jadi sangat baik. Baik, seterusnya soalan esei ada gambar, ini gambar bendera Parti Komunis. Walaupun kita tak nampak dengan jelas, tapi dia telah beritahu dalam pernyataan Okey, soalan dia, terangkan ancaman komunis di tanah Melayu. Jadi bila kata tugas dia terangkan, kita perlukan fakta, huraian, contoh. Okey. Mari kita lihat, rakan awak ada membuat 2 perenggan. Ini sangat bagus perenggan pertama, perenggan kedua. Jadi untuk soalan 4 markah, cikgu selalu ingatkan awak untuk buat 2 perenggan. Okey, mari kita lihat jawapan dia. Ancaman komunis di tanah Melayu adalah dengan melumpuhkan ekonomi. Okey, melumpuhkan ekonomi dapat 1 markah. Hal ini demikian, okey, Lombong, Biji Timah dan ladang getah telah dimusnahkan oleh komunis. Dapat markah dekat sini. Seterusnya, okey, penggunaan penanda wacana sangat bagus. Komunis akan merosakkan infrastruktur. Okey, ini pula ancaman yang seterusnya. Hal ini telah menyebabkan kehidupan penduduk terjejas kerana infrastruktur tidak dapat diselenggara dengan baik. Hidup penduduk terjejas. Okey. Jadi di sini kawan awak dapat 1, 2, 3, 4 markah. Bersesuaian dengan kehendak soalan. Baik, bagus. Kita pergi kepada yang B. Bagaimanakah kerajaan? Bagaimana kata tugas dia, bagaimanakah kerajaan mengatasi ancaman komunis di tanah Melayu? Jadi ingat bagaimana memerlukan fakta plus huraian plus contoh.
ataupun fakta plus huraian, atau fakta plus contoh pun boleh. Okey, kita lihat Jadi kawan awak 8 markah Kawan awak berikan kita 2 perenggan. Kita harap satu perenggan boleh dapat 4 markah. Okey, mari kita lihat. Kerajaan British mengatasi ancaman komunis di tanah Melayu adalah dengan penguatkuasaan undang-undang darurat. So, undang-undang darurat dapat 1 markah. Hal ini akan membuatkan orang tidak akan berkompromi dengan komunis. Tidak berkompromi dengan komunis. Seterusnya, dia menggunakan penanda wacana. Pemerkasaan pasukan keselamatan dapat 1 markah. Hal ini supaya keselamatan Persekutuan Tanah Melayu dikawal dengan rapi. Okay. Ini huraian kepada pasukan keselamatan. Okey. Selain itu, perenggan kedua dia mulakan dengan penanda wacana. Selain itu, bagus pendaftaran kebangsaan dan kad pengenalan, boleh tambah lagi perkataan diperkenalkan. Okey. 1 markah. Hal ini huraian dia supaya kerajaan keselamatan dapat membezakan orang awam dan komunis. Supaya kerajaan dapat membezakan keselamatan membezakan orang awam dengan komunis. Ni huraian dia Akhir sekali, ni penanda wacana dia. Cikgu suka sangat. Awak boleh ikut cara menjawab ni yang betul Perang saraf. Akhir sekali melaksanakan perang saraf. Okey, perang saraf 1 markah. Huraian dia, hal ini untuk menjalinkan hubungan baik dengan penduduk tempatan supaya mendapatkan maklumat komunis melalui mereka. Okey. Jadi mari kita lihat berapa markah yang kawan awak boleh dapat daripada cara dia menjawab ini. Okey, 1, 2, 3, 4. 4 markah untuk 1 perenggan Perenggan yang pertama. Perenggan kedua dapat 1, 2, 3, 4. Okey, jadi sasaran cantik Di sini dapat 4 markah, sini dapat 4 markah. So, dapat memenuhi 8 markah. Baik seperti yang mana cikgu selalu beritahu awak bahawa esei dia punya markah satu soalan esei ialah 20. Jadi sekarang sini 4, sini 8. Bawah ni sepatutnya adalah 8 markah. 8 markah bukan 4 markah. Jadi kalau awak tengok skema pemarkahan pun, tengok ni, aras 4 yang paling tinggi 7 hingga 8 markah. Aras 3 5 hingga 6, aras 2 3 hingga 4, 1 aras 1 1 hingga 2. Ini dipanggil cara penskoran secara holistik. Kalau dia beri ini cadangan jawapan yang begini. Ini dipanggil analitik. Okey. Dan biasanya holistik akan digunakan untuk soalan yang pecahan C, yang lebih kepada kebat. Dan biasanya soalan ini boleh berikan mana-mana munasabah. Okey. Jadi sepatutnya di sini 8 markah bukan 4 markah. Tapi tak apalah, awak berikan jawapan berdasarkan apa yang dia beri. Jadi sepatutnya 8 markah Ada sedikit kesilapan dalam modul ini. Okey, kita tengok soalan. Malaysia pada hari ini berhadapan dengan pelbagai ancaman baharu yang menjejaskan keamanan dan keharmonian negara. Sejauh manakah? Sejauh manakah ni awak kena membuat penilaian. Kena membuat penilaian menilai. Konstruk menilai. Sejauh manakah ancaman baru telah memberi impak negatif terhadap negara kita. Jadi awak perlukan sejauh mana ni adalah fakta plus huraian ataupun contoh. Jadi kita lihat di sini kawan awak buat. Ancaman baru telah menyebabkan kemasukan pendatang asing. Bukan ancaman baru telah menyebabkan. Antara ancaman baharu ialah kemasukan pendatang tanpa izin ke negara kita. Boleh bagi 1 markah. Okey, hal ini menyebabkan negara kita telah dimonopoli oleh pendatang asing di Kuala Lumpur. Bukan dimonopoli Kan kata dimonopoli. Hal ini telah menyebabkan sedikit sebanyak
mengganggu ketenteraman di negara kita. Terutamanya di Kuala Lumpur lah. Jangan di monopoli. Monopoli ni maknanya pendatang asing dah monopoli ke semuanya sekali. Jangan. Mungkin kalau monopoli, mungkin di mana? Monopoli dalam bidang pembinaan mungkin. Sebagai buruh binaan. Itulah orang Melayu tak nak kerja sebagai buruh binaan. Terpaksa kita ambil pendatang asing. Kalau tak ada siapa orang nak buat bangunan kan? Okey. Jadi mungkin cara awak mengolah ayat perlu dibetulkan. Menyebabkan negara kita telah terancam. Mungkin memberi impak negatif disebabkan orang penduduk pendatang tanpa izin ini mereka kurang menjaga kebersihan negara, kurang menjaga adab. Jadi ini agak mencemarkan kedaulatan negara kita. Maksudnya dia memberi kesan negatif ni lah, impak negatif. Mereka mungkin kurang menjaga kebersihan. Jadi ada berlaku mungkin menyebabkan pendatang tanpa izin ni boleh menyebabkan pencemaran. Mungkin pencemaran budaya. Yes. Okey, bukan monopoli. Telah menyebabkan pencemaran budaya. Okey, menyebabkan pencemaran budaya. Okey. Bagi contoh di Kuala Lumpur. Okey, boleh dapat 1 markah. Seterusnya, pelbagai kegiatan jenayah yang wujud. Okey. Pelbagai kegiatan jenayah yang wujud. Macam mana huraian awak? Hal ini menyebabkan rakyat memilih untuk menjadi penjenayah berbanding orang yang berkerjaya. Penjenayah ni kesan impak negatif terhadap negara ialah huraian awak tak berapa sesuai ni. Okey, jadi sepatutnya kalau awak kata ancaman seterusnya ialah kegiatan jenayah, ini menyebabkan. Okey, ini salah Cikgu tak bagi markah Okey, jadi awak boleh kata kegiatan jenayah ini menyebabkan impak negatif dia terhadap negara ialah menyebabkan mengganggu menyebabkan keamanan negara. Okey, menyebabkan hal ini menyebabkan hal ini menyebabkan keamanan negara terjejas. Ni huraian dia yang sesuai kalau ada jenayah. Okey. So di sini baru dapat 4 markah. Awak tambah lagi. Kena tambah lagi sebab dia 8 markah jadi boleh tambah lagi. Apa lagi? Mungkin awak boleh beritahu lagi apa lagi ancaman lain. Ancaman lain mungkin dari segi awak boleh tambah isi mungkin dari segi media sosial. Pengaruh negatif. Awak hurailah pengaruh negatif daripada media sosial. Contohnya pengaruh budaya artis-artis K-pop. Mungkin cara pemakaian, gaya rambut, mewarnakan rambut, mungkin cara hidup yang tidak berlandaskan kepada budaya Melayu dan agama Islam. Awak boleh tambah Selain daripada media sosial, apa lagi ancaman baru? Jadi sekarang ni mungkin kebanyakannya di media sosial. Kemudian pengaruh negatif awak boleh huraikan baru 6. Okey? Apa lagi? Apa lagi pengaruh negatif yang lain? Ancaman-ancaman yang yang mungkin awak boleh kategorikan sebagai memberi kesan negatif terhadap negara. Alright? Jadi awak kena fikirkan yang itulah. Okey. Seterusnya kita pergi kepada soalan esei yang seterusnya. Okey, mari tengok Ini pun soalan esei. Jadi patutnya sini 4 markah. Kedua 8 markah. Ketiga pun sepatutnya 8 markah. Sini patutnya 8 markah. Sebab apa?
Soalan esei memang dia sepatutnya per 20 markah keseluruhan. Okey, ada sedikit masalah terhadap awak punya modul. Okey, mari kita teruskan. Jelaskan kesan tersebut daripada aspek politik. Okey. Ancaman komunis telah menyebabkan pengisytiharan darurat. Okey, yang memberikan kesan jangka panjang terhadap negara kita dari aspek politik dan sosioekonomi. Dia kata dari segi aspek politik dan sosioekonomi. Tapi soalan yang pertama, jelaskan kesan terhadap aspek politik. Bila jelaskan, memang perlukan fakta plus huraian ataupun fakta plus contoh. Okey, mari kita lihat jawapan awak. Kesan tersebut dalam aspek politik ialah peningkatan jumlah warga negara. Okey. 1. Hal ini kerana syarat kewarganegaraan telah dilonggarkan. Okey. Mungkin awak boleh beri penjelasan. Dilonggarkan untuk menarik ataupun menarik hati rakyat bukan Melayu seperti Cina, India supaya bekerjasama dengan kerajaan untuk membanteras komunis. Okey. Seterusnya, mempercepatkan kemerdekaan. Okey. Huraian dia, hal ini supaya PKM tiada alasan untuk meneruskan perjuangan mereka. Perjuangan mereka menakluki tanah Melayu. Okey. Jadi sini boleh dapat 4 markah. Tapi kalau boleh cikgu galakkan awak untuk soalan esei 4 markah buatlah 2 perenggan. Ini cikgu selalu ingatkan, buat 2 perenggan. Baik, soalan seterusnya. Terangkan penderitaan dan kesengsaraan yang dihadapi oleh rakyat semasa zaman darurat. Ingatnya kata tugas terangkan ini memerlukan fakta plus huraian atau fakta plus contoh. Okey. Dan kalau 8 markah ni, penting untuk awak ada fakta plus huraian, lagi plus contoh. Untuk dapat 4 markah dalam 1 perenggan. Okey, contoh kita tengok jawapan kawan awak. Penderitaan dan kesengsaraan yang dihadapi oleh rakyat semasa zaman darurat ialah kegiatan harian terjejas. 1 markah. Hal ini kerana lombong biji timah dan ladang getah telah menjadi sasaran yang dimusnahkan oleh komunis. 1 markah. Seterusnya, yang sering menjadi sasaran peras ugut. Okey, 1 markah. Hal ini supaya komunis mendapatkan wang dan bekalan makanan. Okey. Hal ini berlaku kerana komunis ingin mendapatkan wang dan bekalan makanan daripada penduduk tempatan. Okey, tengok penggunaan penanda wacana. Bagus. Selain itu, pergerakan harian terbatas. 1 markah. Hal ini kerana terdapatnya kawasan yang dikenakan perintah berkurung. Okey, 1 markah. Akhir sekali, rakyat hidup serba kekurangan. Dapat 1 markah. Hal ini kerana komunis banyak menghancurkan infrastruktur. Dapat lagi 1 markah. Okey. Infrastruktur contoh bagilah contoh. Contohnya sabotaj bekalan air, merosakkan paip air dan juga jalan raya. Bagilah contoh sikit. Okey. Baik, berapa kawan awak dapat? 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi memenuhi kehendak soalan. Bagus Jadi ini soalan kebat, sepatutnya 8 markah Jadi cuba tengok soalan, andaikan anda. Tengok andaikan. Andaikan anda sebagai rakyat yang mengalami peristiwa zaman darurat. Awak berada pada zaman darurat itu. Awak buat imajinasi Imajinasi. Apakah sumbangan anda untuk membantu menghapuskan ancaman komunis? Apakah sumbangan? So, apakah bila apakah ni awak bagi fakta je. Bagi banyak-banyak. Bagi 8. Bagi je. Tak apa Jadi kalau awak macam dekat sini boleh beri fakta, huraian, contoh, inference. Tak ada masalah. Untuk soalan kebat, walaupun dia apakah, awak boleh beri fakta sahaja ataupun awak boleh beri fakta plus huraian plus contoh plus inference. Okey. Mari kita lihat jawapan kawan awak. Sumbangan saya untuk membantu
menghapuskan ancaman komunis adalah dengan bekerjasama dengan kerajaan. Kerjasama dapat 1 markah. Hal ini supaya pasukan keselamatan mudah untuk mengesan komunis. 1 markah. Seterusnya mematuhi undang-undang darurat. Hal ini agar tidak dikenakan tindakan oleh pihak keselamatan. Lagi? Apa lagi yang awak mungkin boleh bantu? Mungkin awak beri maklumat. Kalau awak tahu tentang komunis, beri maklumat. Beri maklumat tentang komunis. Okey? Supaya apa? Huraian dia supaya mudah menghapuskan komunis. Okey? Okey, tambah lagi. Apa lagi yang awak akan buat? Okey, usaha-usaha komunis kan pasukan keselamatan. Mungkin awak boleh menyertai pasukan keselamatan. Awak sebagai rakyat, awak boleh menyertai pasukan keselamatan juga. Okey. Untuk bantu bantras komunis. Okey. Kemudian apa lagi? Mungkin awak boleh membantu menyebarkan, boleh membantu kempen. Okey, boleh membantu kempen, menyebarkan risalah-risalah berkaitan dengan ancaman komunis. Jadi awak boleh bantu. Okey, boleh berikan lagi beberapa idea. Jadi itu untuk soalan esei.